سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya dapat sama-sama kita ditakdirkan bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini sebahagian daripada himpunan amal saleh kita bersama yang bakal kita bawa ia kembali berdagang di padang mahsyar untuk dipersembahkan ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali menghimpunkan kita di bawah naungan Arash, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu golongan yang mendapat naungan Arash Allah taala adalah mereka yang bertemu lalu berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda serta para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di seluruh dunia, agar diberikan kekuatan berpanjangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sama-sama kita menempuh ujian kehidupan ini. Ada manusia yang diberikan pelbagai ujian yang saya kira sangat dahsyat ujian yang mereka tempuh, namun mereka tetap sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Kehilangan kesihatan, kehilangan orang yang tersayang, kehilangan anak, mungkin kehilangan pekerjaan, hilangnya nikmat tenang dan damai. Subhanallah, dalam keadaan kita menelusuri kehidupan nak masuk bulan Ramadan ini, ada di kalangan umat Islam yang makannya pun tak ada. Ada di kalangan umat Islam yang rumahnya pun tak ada. Ada di kalangan umat Islam yang kehilangan orang yang tersayang nak masuk hari-hari yang hebat ini. Maka syukurlah pada Allah Ta'ala sekiranya kita masih lagi ada bumbung untuk berteduh. Masih lagi ada makanan di atas meja untuk kita makan. Masih lagi ada orang yang tersayang untuk kita peluk dan bersembang. Kerana ada orang hilang semua nikmat itu. Dan bersyukurnya kita pada Allah Ta'ala mesti dilahirkan dan dizahirkan dengan rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang syukur, maka dia tingkatkan ketaatan. Tanda orang yang berterima kasih pada Allah Ta'ala, dia tinggalkan kemaksiatan. Maka marilah tuan-tuan perempuan, di saat-saat kita berada di ambang akhir bulan Syaban masuk Ramadan ini, kita tingkatkan kesyukuran, kita tingkatkan kualiti ibadah. Selamat datang yang hadir pada pagi ini kepada Lin Mazlin, kepada Siti Atikah Tukimin, kepada Kak Syah Denisha Baharum, kepada Zan Nisha, masya-Allah ya, Salidah Saleh, kepada Siti, kepada semua yang hadir ya, kepada Asma Zuraida, masya-Allah hari ini birthday-nya. Didoakan kebaikan berpanjangan, Allahumma amin ya, agar kepada Asma Zuraida panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu bersama dengan orang-orang yang tersayang. Terima kasih Makcik Atikah daripada Melbourne, Lin Mazlin daripada Johor Bahru, Denisha daripada Banting, masya-Allah, Siti Maisarah daripada Dungun, masya-Allah. Didoakan kebaikan berpanjangan buat semua. Zanisha daripada Seremban, terima kasih Kak Zanisha hadir pada pagi ini. Dan jangan lupa tingkatkan kualiti ibadah, tingkatkan kualiti ketaatan yang kita persembahkan ia di hadapan Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan asbab kita melakukan kebaikan itu, Allah Ta'ala menambah kebaikan, menambah nikmatnya kepada kita. Baik, sementara kita nak menanti sahabat-sahabat kita masuk tu, maka
sukalah saya nak bawa ataupun bercerita menyatakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan penjaga anak yatim, ana wa kafilul yatim hataini fil jannah. Aku dan penjaga anak yatim akan duduk sebelah-sebelah dalam syurga. Sambil Nabi mengisyaratkan jari tengah dan jari telunjuknya rapat diregang-regangkan. Jadi salah satu tema bulan Ramadan adalah menyantuni anak yatim. Tema Ramadan, tema bulan puasa. Ramadan bulan Quran. Ramadan bulan infak. Ramadan bulan berdoa. Ramadan bulan qiyamul lail. Dan yang paling antara boleh kita lakukan, Ramadan adalah bulan menyantuni anak yatim. Yang mana kata Nabi SAW, siapa-siapa yang menyantuni anak yatim, yang memberikan kasih sayangnya pada anak yatim, yang selalu bagi anak yatim makan, maka mereka ni duduk dekat dengan Nabi SAW dalam syurga. Jadi mulai hari ni ataupun nak menjelang Ramadan ini, kita dah start planning dah, mana rumah anak yatim yang kita nak beri bantuan. Saya pernah buat satu program, syarikat masa saya kerja dululah, kita buat program dengan anak yatim. Kita panggil anak-anak staff jadi buddy dengan anak-anak. Buddy ni bukanlah buddy bahasa Melayu. Buddy ni kawan kepada anak-anak yatim. Dia dipanggil mentor, mentee ataupun kawan-kawan lah. Kita jadikan partner. Jadi kita bagi dia bulan Ramadan tu, bagi dia duit sikit untuk shopping dekat Ion AU2. Kita bagi dia shopping lah, bagi dia shopping baju raya, bagi seorang 300. Dan subhanallah, anak yatim ni dia boleh datang balik dekat staff, dia kata pakcik nah lebih RM100. Dia beli sepasang baju, dia beli seluar, dia beli kasut, cukup. Dia boleh bagi lagi 100. Pakcik nah lah ambil, saya dah cukup dah, ada baju, ada kasut. Anak staff ni punyalah seronok dapat duit, dia siap minta lagi, pakcik ada tak lebih duit, saya nak beli barang tak habis lagi nak beli. Kan beza anak staff dengan anak yatim ni. Maka anak staff kita rasa terdidik sebab tengok anak yatim tu sangat bersyukur dan berterima kasih walaupun hanya ada satu baju dan satu seluar, dengan satu kasut. Lepas tu bila time berbuka, kita minta anak staff order dulu. Anak staff pun order lah macam-macam, fresh orange, air sambal kedondong lah, air ikan, macam-macam makanannya. Maka lepas tu kita minta anak yatim pula order. Anak yatim pula order. Anak yatim tu order apa tahu tuan-tuan dan puan? Dia kata, pakcik saya nak nasi putih, saya nak ayam ikan goreng, saya nak ikan goreng, bukan goreng, saya nak telur goreng, saya nak kicap. Nasi putih, kicap dengan telur goreng je. Anak staff punya terkejut dan tergamam. Air, saya nak air kosong je pakcik. Nampak tak? Anak staff terus terdidik bila mana tengok anak yatim tu order nasi putih, telur goreng, kicap. Dan dia cakap apa tahu? Terima kasih pakcik. Tak ada, kalau pakcik tak ada siapa nak jamu kami. Alhamdulillah kami dapat baju sepasang, dapat kasut sepasang, dapat makan orang belanja. Anak staff yang sama hari ni ayah dia beli KFC lah, beli Domino's Pizza lah, beli macam-macam, dia tak kisah pun. Sekali anak yatim tu berterima kasih, baru dia tahu betapa besar dan hebatnya bapak dia. Jadi bagus juga kalau kita boleh bawa anak yatim ni jumpa, boleh bawa anak-anak kita jumpa anak-anak yatim. Betapa dia hilang mak bapak, dia sangat hargai bila ada orang tua datang beri bantuan. Anak-anak kita tu bukan kisah hanya makanan, kita lagi kita bagi makanan, kadang-kadang dia buang-buang je. Jadi tu sedikit selingannya, kalau kita ada masa nak jumpa anak yatim, jumpalah anak yatim. Dalam tempoh-tempoh Ramadan ni, mereka perlukan kasih sayang daripada manusia, daripada kita lah. Kita ni kan mak bapak sementara mereka. Ada orang tu dia dah lah jumpa anak yatim sekali-sekala, dia usap kepala anak yatim tu, dia siap tanya, mak kamu sihat tak? Kesian kamu ya, pakcik memang suka anak yatim. Mak-mak anak yatim lagi pakcik suka. Anak yatim tu tengok je pakcik. Pakcik ni kalau nak tolonglah betul-betul. Ni bagi dah lah RM5 je. Lepas tu tanya mak saya, ingat saya nak bagi salam ke mak saya? RM5 apa dapat pakcik? Bagilah RM50, baru saya sampaikan salam dekat mak. Apalah pasal kan? Kita pun tak ya juga bantu orang yatim, bagi RM5. Apa RM5 budak yatim tu dapat? Ya, beli cekedis dah habis dah RM5.
Bagilah RM50 kot je pun dekat anak yatim. Dah lah bagi setahun sekali. Lepas tu kita tanya, mak sihat mak? Eleh ada hati nak minta orang recommend dekat mak dia pula. Pakcik bagi 500 ya, saya buka highway untuk kenal dengan mak saya. Ini bagi RM5 tanya mak sihat ke tidak. Ini sebagai selingan lah. Ada orang kata, ustaz, kalau halang jaga anak yatim, baik jaga mak anak yatim tu sekali. Gitu pun Pak Haji saya tumbuk kan. Bagi RM5 tanya mak anak yatim, mak anak yatim. Haji rokok pun pau duit bini. Bagi dahsyat sikit bagi dah. Okey, itu saja sikit selingan lah nanti kan. Terima kasih semua hadir, masya-Allah. Itu saja gurau-gurau. Tapi betul, kita buat majlis iftar dengan anak yatim. Dia sibuk pula pegang. Kalau usap kepala anak yatim tak apa. Ni dia tunyuh ni kepala anak yatim. Cakap Haji, usap dengan tunyuh lain tau. Usap je kepala anak yatim tu, tanda kasih sayang. Bukan dia ramas-ramas macam hampas kelapa. Usap je. Oh ya ustaz, usap bukan ramas Itu ni lah orang surau masjid lah. Kita pesan usap kepala anak yatim, bagi duit. Dah lah datang sebulan sekali. Dia tonyoh-tonyoh. Sian kamu ya, kesian kamu. Oh, buat tenang Haji. Buat tenang. Baik. Jadi kita menyambung bacaan kitab Minhajul Abidin, iaitu wasiat Imam Ghazali. Yang mana kita masuk pada bab kesimpulan. Dalam bab makan berlebihan ini terdapat 10 gejala utama. Orang yang banyak makan hatinya keras. Kata Imam Ghazali ada 10 kesan siapa yang banyak makan. Bukan badannya gemuk je, itu fizikal punya kesan. Kita nak tengok apa kesan dia pada hati. Yang pertama, orang yang lebih banyak makan hatinya keras dan memadamkan sinarnya. Muka orang yang, dia kata pengarang kitab menyebut, orang yang banyak makan ni hatinya keras, mukanya hilang sinar. Daripada Nabi SAW bersabda, la tumitul qalba bi kathratit ta'am fasyarab fa innal qalba yamutu kazar' idza akthara alaihi alma. Janganlah kamu mematikan hati dengan makan dan minum berlebih-lebihan, meskipun makanan dan minuman itu halal. Ini kerana hati diibaratkan sebagai tumbuh-tumbuhan. Jika terlalu banyak disiram, dia akan mati. Jadi jangan kita matikan. Orang yang banyak makan ni hatinya mati. Macam mana mati? Matilah, maksudnya dia rasa berat je nak buat ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang hadir pada pagi ini. Masya Allah, ramai yang hadir, Masya Allah. Ya, orang yang banyak makan hatinya keras. Bukan banyak makan banyak hati. Orang yang banyak makan hatinya keras. Bukan orang yang banyak makan hati. Orang yang banyak makan hatinya keras dan hilang sinar. Jadi kita kurangkan makan untuk ada hati yang kuat dan hati yang bersinar. Waalaikumsalam Muhammad Saleh. Waalaikumsalam kepada semua yang hadir, Masya Allah. Jadi orang yang banyak makan bukan cerita bab nak kurus sahaja. Kita nak cerita hati yang kuat. Sebab itu para anbiya, para nabi-nabi, mereka banyak berlapar daripada banyak makan. Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW berpuasa Isnin Khamis. Nabi Daud berpuasa selang sehari. Umat-umat terdahulu banyaknya yang berpuasa. Para alim ulama banyak yang kurang makan. Kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Rasa nak makan je, beli je. Oh ya Allah Akbar, kita banyak makan. Muka surat 203 ya. Baik. Terlalu banyak makan dan minum. Menimbulkan kebimbangan dan gelora pada anggota badan dan mengheret manusia kepada perbuatan yang berdosa. Jadi orang yang banyak makan ini, waalaikumsalam kepada Fatih Al-Lubna. Waalaikumsalam, ya Allah sedap Fatih Al-Lubna. Dulu saya tahu laban je, Lubna ni jenama susu. Masa saya belajar di Jordan dulu ada dipanggil susu Lubna. Jadi boleh tengok Fatih Al-Lubna tu, terkenang pula dekat Jordan. Fatih Al-Lubna, jenama susu. Dia laban. Laban ni salah satu jenis susu. Dia ada halib, dia ada laban, dia ada apa lagi? Dia ada beberapa jenis susu. Susu dalam bahasa Arab ni dia ada macam-macam. Dia ada halib, dia ada laban,
Dia ada lupa dah pun. Saya tahu Halib dengan Laban je. Halib ni susu yang betul pure. Kalau Laban ni dia dah susu masam sikit. Kalau Lubna tu jenama susu lah. Fatih Al-Lubna, sedap namanya. Baik, terlalu banyak makan dan minum menimbulkan kebimbangan dan gelora hati. Orang yang banyak makan ini, maka bimbangnya pun datang. Betul tu Ustaz, jenis susu. Gitu. Jadi pagi ni nama yang melintasi, saya terpikat pula hari tu, masya-Allah. Terima kasih pada semua yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicarakan kitab Minhajul Abidin Wasiat Imam Ghazali, muka surat 204. Orang yang banyak makan maka hatinya keras. Orang yang banyak makan jiwanya bergelora. Dia bergelora, dia kira nak macam-macam lah. Dia kira macam-macam. Kena hati-hati. Dia susah nak kawal perasaan dia kalau orang tu banyak makan. Yang ketiga, Masya Allah, terima kasih Mar WKN berseremban hadir. Masya Allah, Puan Hindun Suah Husain, Masya Allah, syukur, Alhamdulillah, Masya Allah. Kita masuknya nombor 3, nombor 204, nombor 3 belah bawah. Kebanyakan makanan mengakibatkan akal fikiran dan ilmu pengetahuan menjadi sempit. Waalaikumsalam Rafi'ah Ismayadi, Masya Allah. Jadi orang yang banyak makan ni akalnya sempit. Dia tak boleh fikir. Dia kira nak makan je. Lepas dia makan, lepas tu jadi sempit akalnya. Gitu. Orang yang berlapar sangat pun dia akan jadi panas baran. Orang yang terlebih makan ni akalnya sempit. Kata Nabi, benar kata Imam Darul Qutni, idza aradta hajatan min hawaijid dunya wal akhirah fala ta'kul hatta taqdiyaha fa innal akla yughayyirul aqal. Jika engkau inginkan sesuatu di antara keperluan dunia dan akhirat, kurangkan makan dahulu sebelum tercapai maksud tersebut. Kerana makanan boleh menjadikan fikiran lesu. Bila dah banyak makan, mata pun berat je rasa nak tidur je, kan? Kalau kita lepas makan tengah hari, tengah panas matahari rembang tu, ya Allah, terasa macam nak ngantuk, nak tidur je. Memang terus tidur sebab perut dah penuh. Orang zaman dulu bila makan nasi, kerjanya kat bendang, turun bendang sawah, makan nasi, turun kerja berat. Baru betul dia bakar. Zaman sekarang kerja depan komputer, lepas tu ada kacang, lepas tu ada kuih-kuih, sambil buat kerja sambil mengunyah, last sekali mata pun tertutup. Itu pengalaman saya lah. Lagi nak makan, lagi nak buat kerja, lagi banyak makan masuk, lagi ngantuk, lagi laju masuk, lagi kuat makannya. Last sekali tak tahu apa dia type, mata dah tutup tapi type lagi. Kalau dah macam tu keadaannya, tutup laptop, tidur 5 minit. Cakap, bos, nak 5 minit bos, ngantuk pun, menyengat-nyengat. Bos kata, memanglah menyengat-nyengat. Engkau daripada tadi mengunyah, dah makan tengah hari mengunyah. Ya Allah, macam kambing. Kambing je mengunyah masa tidur ni. Mata dah ngantuk, mengunyah lagi. Baik, itu adalah sedikit pengalaman saya lah. Saya kira saya lah tu. Baik, yang keempat. Terlebih makan akan akibatkan seorang merasa malas untuk ibadah. Ya tak ya juga. Bila kita dah buka puasa, perut dah bloated dengan makanan. Rasa ikan masuk, kambing masuk, ayam percik masuk, sate masuk, semua masuk dalam perut. Lepas tu dia bubuh air soya, air tebu, air kelapa, berenang-renang ayam tu dengan kambing dalam perut. Ya Allah Akbar, tak senonohnya manusia. Sampai berenang kambing dengan ayam. Tak pernah-pernah kambing berenang dalam perut orang. Jadi makan tu berpada-pada lah orang nak semayang. Saya pun pernah minta izin nak tidur, Ustaz. Betul Kak Zainal Yusof, Masya Allah, betul. Betul, banyak makan susah nak bau. Kadang-kadang perut tu ketat, tegak je. Tak buat apa-apa bang, tak boleh lah bang. Perut ketat lah Ustaz. Kamu makan banyak sangat, itulah silap saya lah. Saya makan banyak sangat, saya gelojoh. Perut ni, dia akan bagi signal kepada akal, menandakan dia dah kenyang 15 minit. Maksudnya perut ni diperlukan masa untuk dia hadam. Dan dia kata, okey dah penuh. Maka signal hantar ke otak 15 minit. Di saat reseptor tu nak sampai ke otak, nak mengatakan, oi dah penuh dah kenyang, kau telan apa lagi. 15 minit tu dia dah laju makan. Top. Dia bukan kunyah tau, dia sodoknya masuk.
Jadi on the way dah sampai ke sini 15 minit, perut dah penuh, extra 15 minit tu. Jadi sebab tu makan tu kena slow down, slow sikit makan, kunyah banyak sikit. Tak sempat otak nak cakap sabar, dah cukup makanan, dah tambah makanan yang sangat banyak. Sebab tu kena kunyah, jangan disodok-sodok makan, disodok. Sodok tu sodok, tak kunyah. Kunyah 3 kali, telan. Kunyah 3 kali, telan. Beza Ramadan nafsu tajam ustaz. Ya, kat Melbourne masak satu lauk saja. Betul Makcik Siti Atikah. Dulu saya di Melbourne, dulu saya di New Zealand, di Otago, saya masak sekali bertahan 3 hari sebab sejuk. Memang seronok. Masa tu saya duduk dengan isteri berdua je lah. Masak satu lauk, masak kurma, boleh tahan 3 hari. Masa tu pun makan bercatu. Maklumlah pengantin baru, makan pun makan sikit-sikit, rasa apalah awak makan lah, tak apalah awak lah makan. Tapi bila dah lama kahwin, memang tak kasih can. Ada lagi tak makanan? Awak ni kita dah masak, makan lagi. Masa semangat tu makan sikit je. Masa baru kahwin dululah, masa semangat tu rasa macam segan-segan nak makan depan pasangan. Sekarang tak ada segan dah. Makan tu sampai ke pipi makanan tu. Ya Allah Akbar. Baik, tapi betul lah masaknya sekali satu lauk makan sama-sama. Allah, itu pengalaman tu. Terlebih makan akibatkan rasa malas untuk ibadah. Tulis tu. Kalau kita banyak makan, ibadah pun malas. Ni nak masuk Ramadan, berbuka tu jangan qada 3 kali makan. Sarapan pun dia qada, lunch pun dia qada, minum petang pun dia qada sekali. Ya Allah Akbar, tersandar. Jadi sekali orang nak qomat, tak larat ustaz. Ustaz jalan dulu, nanti kan saya belakang. Itu tak larat tu, dia qada makan semua. Betul ustaz. Apa yang betul tu Kak Syah? Kak Syah apa yang betul tu? Yang kelima, terlalu banyak makan akan hilangkan kemanisan ibadah. Banyak makan malas. Betul. Banyak makan akan wujudkan kemalasan. Ya, Masya Allah. Makan pun tak nak. Allah Akbar, kesian ya. Syukur bagi Allah. Allah bagi sakit. Makan pun tak banyak. Makan sikit-sikit je. Betul. Saya dulu masa kena COVID-19. Waalaikumsalam kepada Mazih Abu. Saya kena COVID-19 ya, Siti Maisarah. Saya turun berat badan 4 kilo. Betul-betul turun. Susut badan. Pasal selera makan tak ada. Orang letak durian depan kita ni, bau pun tak ada. Punyalah dahsyat penanganan COVID ni, letak durian depan, tak ada bau. Makan tempoyak pun tak ada rasa. Hilang selera. Rasa macam macam makan masakan budak je makan durian tu. Rasa tak apalah. Kalau macam ni punya penanganan COVID, tak ada selera makan, tak payah makan lah. Makan Nestum Baby je lah. Pasal sama je makan durian dengan Nestum Baby, sebab tak ada rasa. Tapi lepas dah habis COVID-19 dah habis, dia punya qada tu naik 6 kilo. Jadi kalau terlalu banyak makan, hilangkan kemanisan ibadah. Saya makan tak banyak, makan nasi pun jarang-jarang, tapi badan tetap gemuk ustaz. Lestari Tami kata orang ni dia tak makan banyak, makan sikit-sikit tapi tetap gemuk. Kata orang cerdik pandai dalam turun berat badan ni, dia kata. Salam kepada Khatijah Muda. Dia makan tu dia kena pilih dah. Badan kita ni sampai satu peringkat dia dah cukup dah. Dia kata badan yang makan sikit tapi naik berat badan tu, dia kena ubah cara pemilihan makanan. Dia tak boleh makan yang tinggi karbo. Dia kena banyak makan tinggi protein. Dia kena makan ayam je. Bukan ayam yang sedap-sedap tu, dia makan ayam dada potong dadu. Ayam dada tu potong dadu, bubuh lidi, bubuh black pepper, makan tu. Makan tengah hari makan tu je, tak payah makan nasi. Sebab nasi tu dia dah pegang. Karbo ni dia ada likat lah, macam-macam lah dia kata. Tapi makan protein. Protein ni, sayur brokoli tinggi protein, ikan tinggi protein, daging tinggi protein. Tapi kalau boleh daging putih lah. Daging putih tu ikan dengan ayam. InsyaAllah kalau buat 3 hari makan ayam je, InsyaAllah lah badan solid balik. Badan turun berat badan. Tapi memang kita ni jenis makan nasi. Makan nasi, mesti nak makan nasi, mesti nak makan roti. Tapi nasi dan roti ni dia pegang. Dia pegang kita punya badan tu. Nestum Baby pun sedap. Sudah. Ya, Normallah Saleh betul. Nestum Baby pun sedap. No, ya Allah Akbar. Kalau lapar, semua benda kita kekah. Sedapnya, ya Allah. Baik. Maka sabda Nabi SAW, ma fadalakum Abu Bakar bi fadli saum wala salah wa innama huwa syai'un wa qara fi nafsih.
Kami tidak akan ada kelebihan melebihi Abu Bakar di atas kelebihan salat dan puasa yang telah dilakukannya, disebabkan dari sesuatu disimpan dalam dadanya. Abu Bakar ni orangnya kurang makan, solatnya pun hebat. Yang keenam, terlalu banyak makan akan menjerumuskan kita kepada perbuatan haram. Kena ayam bakar ustaz, jangan ayam kurma, ayam kari, ayam masak lemak, lain jadi Ya betul, kena ayam yang bakar, yang kering je. Kalau dapat ayam kurma tu tak dapat lah dengan lemaknya, dengan masin, dengan gula, sama je, kita tak payah lain. Jadi kena makan yang kurang makanan karbo. Jadi yang keenam ni, banyak makan boleh menyebabkan kita rasa nak buat benda haram dan benda syubhah. Yang ketujuh, banyak makan ini, hati lelah, tubuh malas nak cari nafkah. Tubuh malas nak cari nafkah. Kelelahan telah dirasakan awal-awal lagi kerana dia perlu masak. Ni dia kata kalau penat tu sebab nak masak lagi, lepas tu nak makan lagi, lepas tu nak basuh pinggan mangkuk lagi. Jadi penat. Penat tu hasil daripada makan. Ialah kalau masak tu sejam, makannya tu 5 minitnya. Mak saya dulu selalu cakap, mak ni masak daripada pagi sampai ke petang, sekali kau makan sedikit je. Mak saya cukup mak saya dulu dia suka masak. Jadi saya ni dulu kurang makan. Jadi bila kita makan tu sekadar nak melepaskan lapar je. Tapi mak saya cakap, kau ni mak masak lama banyak tau. Kau makan sikit je. Kau makan banyak sikit. Jadi barulah start makan banyak sebab mak suruh makan banyak. Sampaikan ke peringkat makan dah tak beragak pula pasal makan banyak sangat. Jadi yang ke-8, terlalu banyak makan pasti akan mendatangkan urusan pahit di akhirat kelak. Kerana dalam hadis dikatakan sakitnya sakaratul maut itu ditentukan oleh banyak atau sedikitnya nikmat dunia. Kerana terlalu banyak mengambil kesenangan dunia, banyak menerima kepayahan di hari akhirat. Allahu Akbar. Orang yang banyak makan ini, maka kata pengarang kitab, ada hadis Nabi SAW, maka banyak soal jawab di padang mahsyar. Jadi boleh kita masak banyak tapi jamu orang makan lah. Kita makan sikit je. Banyak makan hati lelah. Betul. Banyak makan nanti banyak soal jawab di padang mahsyar. Sebab ambil nikmat banyak sangat. Dalam makan tu banyak nikmat tu. Kita terlebih makan satu hal, orang lain tak ada makan pahal. Jiran tak makan, kita makan sampai sendawa, sampai berlebih-lebih. Jadi bagi jiran makan, kita nak kurangkan soal jawab di padang mahsyar. Yang ke-9, terlalu banyak makan mengakibatkan pahala kurang. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Serta dikatakan kepada mereka, kamu telah habiskan nikmat-nikmat kesenangan kami dalam kehidupan dunia kamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang hina kerana kamu berlaku sombong takbur di muka bumi dengan tidak berdasarkan alasan yang benar dan kerana kamu sentiasa melakukan fasik. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu ke kita suratul Ahqaf ayat ke-20, orang yang suka ambil nikmat dunia ni, maka dia ada kebarangkalian untuk disoal jawab dan diberikan seksa di hari kiamat. Kerana apa? Kerana dia ambil nikmat terlalu banyak, sampaikan wujud perasaan sombong dan berbangga diri kerana nikmat yang dia nikmati. Yalah, kita kalau nikmat banyak, rumah nak besar. Nikmat banyak, kereta nak tukar. Nikmat banyak, nak beli macam-macam. Tapi kalau kita tak ada nikmat yang banyak, contohnya tak ada duit, jadi kita tak adalah niat nak beli macam-macam tu. Sebab tu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka kaya tapi mereka mampu menyekat keinginan duniawi mereka. Mereka kekal status hidup mereka seperti sebelum mereka ada kekayaan. Itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Buktinya Nabi Muhammad SAW tidur di pelepah tamar yang berbekas badan walaupun dia seorang khalifah. Bukti yang kedua, Saidina Abu Bakar As-Siddiq di saat ditanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bapa engkau masa mati, apa yang bapa engkau tinggalkan?
Aisyah kata, bapa aku tinggalkan sepasang baju dan seekor keldai untuk ditunggangi. Seorang khalifah, sehelai baju yo dia ada. Kan? Kita ni baru khalifah, baru tekong tahlil yo. Baju berderet dalam almari. Baju kuning, kasut kuning, kain kuning. Nampak? Hijau, merah, biru. Baru khalifah tahlil yo. Baju dah macam-macam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, satu baju tiba-tiba cakap Negeri Sembilan. Yalah, maklumlah kita live daripada Seremban ni. Jadi kena cakap Negeri Sembilan sikit. Abdul Rahman bin Auf dihidangkan makanan, dia menangis. Dia kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, kenapa kau menangis? Dia kata, dan bukan ada menangis, aku menangis kerana aku tak boleh nak menikmati makanan di sini kerana aku khawatir makanan yang aku makan ini akan mengurangkan nikmat aku di sisi Allah Ta'ala. Itu Abdul Rahman bin Auf tu. Dia tak nak makan banyak sebab dia tak nak nikmat di dunia ini mengurangkan habuan di hari akhirat. Speaking Negeri Sembilan, maklumlah. Dia lama dah tadi dia nak sebut ni, tapi sebab dia tertahan sebab kuat lagi KL tu. Tapi dah lama sebab dah setengah jam live ni, tak boleh nak kawal, terkeluar juga Negeri Sembilan. Kadang-kadang, ialah dulu masa saya belajar di Jordan, memang ada Negeri Sembilan. Kadang-kadang memang sengaja duduk dengan budak-budak Negeri Sembilan sebab dia sembang tu dah macam berlagu dah bunyi bukan macam-macam bunyi kau pahal kata kan. Apa kono jang. Saya kalau jumpa Negeri Sembilan, saya suka bergurau. Apa kono jang. Kan, apa kono jang, kita sebut lagu tu kan. Apa kono jang, duduk tomonong, orang ke hutan, engkau di mana? Ke hutan kau? Tak tahulah apa tajuk lagu. Apa dia punya? Orang ke hutan. Engkau di mana? Maksudnya apa pemalas bona kan? Duduk ontok ya pahal, kerja lah kan. Hari tu penceramah kat Negeri Sembilan. Memang mencabar. Tak pasal-pasal dan cakap Negeri Sembilan. Orang pun tengok, ustaz boleh cakap Negeri Sembilan ya? Saya tak ada lah Negeri Sembilan. Negeri saya 10. Tuan-tuan 9 je negeri, saya 10 negeri. Marah dia. Baik, dan yang terakhir, makan berlebih-lebihan walaupun halal, Allah tetap akan persoalkan kelak dari mana dapat makanan sewaktu kita dihitung nanti. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi makan banyak ni akan menyebabkan kita akan disoal di hadapan Allah Ta'ala. Jadi percayalah, rezeki yang banyak itu halal, harus kita ada. Tapi kalau kita berlebih-lebihan, kita akan dipersoalkan. Again, dalam bab makan ni dia ada dua. Yang pertama, secara syar'inya, secara syaraknya halal ataupun tidak. Yang kedua, secara waraknya, boleh makan ataupun tidak. Makanan halal, ya kita boleh makan secara syaraknya. Tetapi kalau makanan itu yang dimasak tu mungkin orang yang bertatu, orang tu mungkin bertindik, orang tu mungkin bukan Islam, maka secara waraknya kita tak makan. Kerana masakan itu ya memang halal, tapi dia memberi kesan kepada jiwa kita. Jadi makanan ini tuan-tuan perempuan, dia ada dari sudut waraknya, dari sudut syarak. Dari sudut syarak, ia halal. Dari sudut syaraknya, ia halal. Tapi dari sudut waraknya, kita tak makan. Nanti nak pergi bazar Ramadan, kita akan pergi beli makanan. Daripada siapa? Kita cuba cari orang yang jaga agamanya. Kalau dia jaga agama, kita belilah. Tapi kalau dia tak jaga agama, maksudnya dia buka aurat dan sebagainya, kita still boleh beli, tak ada masalah. Sebab kita makan tu secara syaraknya sah dan halal. Tapi secara waraknya tu, mungkin ialah dia memberi kesan kepada kita kalau tangan yang masak tu tangan orang yang tidak zikir pada Allah ataupun tidak menjaga hukum hakam Allah. Jadi dah pun masuk waktu syuruk tuan-tuan perempuan, maka marilah sama-sama kita solat sunat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang duduk di tikar sejadahnya daripada subuh sampai waktu duha, sampai waktu syuruk, sampai waktu duha, maka dan dia solat 2 rakaat, maka dia akan dapat pahala umrah dan haji sempurna. Nabi sebut 3 kali. Siapa tak boleh pergi umrah, sebenarnya hari-hari dia boleh pergi umrah. Duduk di tikar sejadah sampai waktu duha, solat sunat 2 rakaat, pahala dia dapat
seperti menunaikan umrah dan haji sempurna. Boleh nah? Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Di akhir ini saya nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Banyakkan Quran, banyakkan puasa. Mestilah tingkatkan kualiti puasa, banyakkan infak, banyakkan menyantuni anak yatim, banyakkan berdoa, banyakkan berqiyamul lail. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Terima kasih pada Puan Siti Atikah Tukimin, kepada Kak Aisyah, kepada Nur Hawati, kepada Siti Maisarah, kepada Zalilah Mat Yusof, Siti Azmahani, kepada semua yang hadir didoakan, Lin Mazlin dan semua yang hadir didoakan kebaikan. Allahumma amin. Kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.